Arwah bagi Chan kat sebab bernam Terima lah. kasih Yang Berhormat Speaker. Saya tak mau bergurau. Saya uruskan saya Yang Berhormat dengan Yang Berhormat. Pertama sekali ialah butiran 020100 Industri Padi dan Beras. Saya sekalikan dengan 020900 Lembaga Kemajuan Pertanian Muda dan juga butiran 021000 Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu. Yang Berhormat, perkara asas yang kita nak tanya kepada Yang Berhormat Menteri ialah petani mengusahakan padi. Daripada padi, untuk membolehkan mereka dapat hasil, mereka melalui satu proses dan selepas itu kita pergi kepada pengelang beli padi dan di situlah petani mendapat harga daripada usaha mereka. Tetapi sepanjang proses untuk pergi ke kilang padi itu, dia melalui proses yang kerajaan bantu. Kerajaan bantu benih, kerajaan bantu baja, kerajaan bantu racun. Dan usahanya ialah di peringkat mereka hanya mengusahakan supaya padi itu ditanam, kemudian kita baja, kita buat racun. Semua proses ini, petani sendiri sama ada dia dapat tak banyak ataupun dia rugi, tetapi orang yang terlibat dalam proses ini sampai ke kilang padi, termasuklah orang yang bawa lori, mesin padi, traktor, membajak sawah, semuanya untung. Tapi yang petani tak untung. Jadi apakah boleh kerajaan fikirkan bahawa dalam proses ini supaya petani dapat terus keuntungan setelah mereka menjual kepada pengelang. Jadi ini saya ingat ini yang terbaik sebab kita telah buat begitu lama dan kita meneruskan usaha untuk membantu petani, tetapi petani tidak dapat sebanyak mana dibandingkan dengan orang yang mengambil keuntungan daripada proses untuk sampai ke kilang padi. Jadi itu saya ingat kerajaan kena fikirkan. Dan yang terakhir ni yang menjadi pertikaian ialah berhubung dengan benih padi. Benih padi ini kita bagi kepada beberapa syarikat monopoli dan kita telah tetapkan harga benih padi. Contohnya RM24, tetapi kita kena beli sampai harga RM60 sampai RM80. Dan sekarang saya dengar cerita maklumat bahawa kerajaan akan tetapkan harga RM35, itu mesti dibeli harga RM35. Bagaimana kerajaan boleh jaminkan supaya harga RM35 itu terus bertahan? Masalah besar sekarang ni usaha kerajaan tu, apa sahaja usaha baik kerajaan akan cuba dimanipulasi oleh pihak tertentu supaya mereka dapat keuntungan. Daripada subsidi yang kita bagi pada masa yang lepas, ada orang-orang yang mengambil keuntungan di sepanjang perjalanan. Arau. Saya ingat kalau kerajaan boleh buat sesuatu yang terbaik. Ya, Pontian. Ya, kawasan-kawasan tanah terbiar kalau tidak ditanam padi, misalnya kita boleh tanam kenaf yang boleh dibuat kertas, tali, guni, beg, pakaian, bahan binaan. Kita ada lembaga kenaf negara. Tetapi koko, kita ada lembaga koko di bawah kementerian lain. Cuma kopi dan teh di bawah kementerian ini, di bawah kementerian MAFI ini, kopi dan teh, koko di bawah kementerian lain. Apa kata kalau kita tubuhkan lembaga koko, kopi dan teh negara? Sebahagian daripada LKTN. Saya boleh ambil sebagai supaya Malaysia menjadi pengeluar bahan mentah pada 3 minuman utama masyarakat dunia. Kopi, koko dan teh. Cantik. Cadangan yang cantik, masukkan sebahagian pada ucapan saya. Kemudian yang keduanya, bahawa ni masa Menteri Keuangan membuat penggulungan, dia menyebut bahawa ada peruntukan tambahan untuk membantu petani semasa menghadapi bencana, lebih kurang 85 juta. Yang saya minta sekarang ni supaya bantuan RM200 sebelum menua itu, selama 3 bulan tu dibagi. Ini semua kawan-kawan yang kawasan padi sudah pasti memahami. Yang masalah kawan-kawan yang tak memahaminya, mereka yang berada di bandar. Itu sebab mereka sanggup tolak Kementerian Komoditi semalam. Sebab mereka tak faham kelapa sawit, tak faham getah. Mereka tolak. Dan rakyat melihat bahawa mereka menolak kementerian yang berkenaan. Tetapi kami daripada latar belakang sawah padi, sawit, getah semua ini menyokong supaya kerajaan meneruskan bajet yang telah ditentukan. Kemudian yang keduanya ialah sebelum saya pergi kepada yang terakhir, iaitu berhubung dengan perikanan. Kita lihat pada tahun lepas kerajaan telah
menangkap 104 biji kapal bot dan 91-nya ialah daripada Vietnam. Saya minta supaya kerajaan fikirkan cara kita boleh tenggelamkan bot Vietnam. Tapi benda dia akan berterusan. Sekala 1 tahun 100 biji bermakna seluruh industri perikanan Vietnam itu sudah datang ke Malaysia. Kerajaan kena fikir satu cara, sama ada kita nak tenggelamkan bot atau apa-apa, tetapi kerajaan kena ambil tindakan yang cepat. Jangan tunggu sampai setahun 2 tahun sehingga penuh kawasan jeti APMM dan jeti perikanan dengan bot-bot yang ditawan. Fikirkan, sampai boleh fikirkan usaha sama. Sebab apa nelayan kita tak pergi ke tempat-tempat ini, nelayan mereka pergi dan mencuri sebagian besar pada harta kita. Akhir sekali, Tuan Pengerusi, hak ini adalah satu yang cukup menarik bahawa kerajaan telah menubuhkan Bernas dan kerajaan telah pun bersetuju untuk menyambung konsesi Bernas untuk monopoli beras import. Yang saya minta dulu semasa Bernas diswastakan, disaksikan oleh Langkawi dengan hebatnya, bahawa kita perjanjian kita supaya ini ialah public listed company yang disenaraikan di mana ada saham petani, nelayan dan sebagainya. Tetapi kerajaan kata tak apa, tidak apa, sebab Bernas akan bagi CSR 1.3 bilion dalam masa 10 tahun. Kenapa kita terima CSR? Terima CSR berarti petani tidak dapat menumpang sama kepada usaha tersebut. Kalau orang bagi CSR, apa perkhidmatan kita? Tidak ada apa. Tetapi kalau kita petani ada saham dalam Bernas, sudah pasti petani juga boleh terlibat dengan industri yang berkenaan. Banyak lagi perkara-perkara lain yang kerajaan menerima CSR. Terima CSR berarti kita telah menyebabkan kita tidak boleh bersama dalam industri yang berkenaan. Kita kena pastikan supaya mereka pergi public semula. Sebab industri kita tahu, saya kena sebut kepentingan saya, semasa Bernas diswastakan, bukan syarikat ini yang swastakan Bernas. Kita ada perjanjian yang dibuat dengan kerajaan supaya ianya tidak boleh dimilik sendirikan. Tetapi dia naklah jadi satu public listed company. Saya menyokong, tapi saya minta dia mesti pergi public dan mesti libatkan petani dan nelayan, bukan kerajaan terima CSR. CSR ini adalah perjanjian. Semasa dia rugi, apakah dia sanggup bagi CSR kepada petani nelayan. Jadi saya minta dipertimbangkan, dan kalau tidak saya akan tidak akan bersetuju dengan cara yang dibuat sekarang. Terima kasih, saya menyokong.